Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada bab yang pertama, iaitu geografi Mekah dan Madinah. Sebelum kita masuk pada bab yang pertama ni, ada eloknya sekiranya kita tengok dulu silibus. Kita tengok silibus kosmologi Tanah Arab ni. Ataupun panggilan ringkas dia kita panggil COSTA. Mana datangnya perkataan COSTA? Perkataan COSTA tu datang daripada perkataan COS tu ialah kosmologi, T ialah tanah, A ialah Arab. So jadilah COSTA, kosmologi Tanah Arab. So silibus kita pada untuk subjek kosmologi Tanah Arab ni, bab yang pertama ialah geografi Mekah dan Madinah. So yang ini kita akan hari inilah kita akan habiskan hari ini. Kemudian untuk bab yang kedua kita akan masuk kepada sejarah Tanah Haram Mekah, iaitu sejarah Mekah. So dalam sejarah Mekah ni kita akan tengok masyarakat Mekah sebelum Islam, siapa penduduk awal, macam mana ekonomi mereka, politik dan sosial mereka pada masa tersebut. Kemudian Mekah pada zaman Quraisy. Kenapa Quraisy? Sebab pada zaman Quraisy inilah akhir sebelum kelahiran Rasulullah, Nabi Muhammad kita. Kemudian nama-nama Mekah, selain daripada nama Makkah itu sendiri, Mekah ni ada nama-nama lain. So kita akan tengok nanti. Seterusnya Mekah sebagai tanah haram. Bila disebut tanah haram, Mekah sebagai tanah haram. So kat mana letaknya tanah haram tu? So mungkin yang ini tanah haram ni mungkin untuk bab pertama ni pun kita akan tengok jugalah di mana tanah haram tu, sebab dari sudut kedudukan geografinya. Kemudian bab yang ketiga ialah keistimewaan Mekah. Keistimewaan Mekah maknanya apa yang ada dekat Mekah. Apa yang ada dekat Mekah. Bila kita pergi umrah, di manakah tempat-tempat dan juga nama-nama objek-objek yang perlu kita sentuh, yang perlu kita tengok. So antaranya tentulah Masjidil Haram. Ini masjid, masjid tempat kita menunaikan manasik. Kemudian Kaabah, ini dia masuk dalam objek lah. Kaabah, Hajarul Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, Multazam, Telaga Zamzam. Ini ialah objek-objek yang perlu kita tahu sejarahnya dan juga kelebihannya. Kemudian pergi pada luar sikit daripada Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram asal lah. Kalau sekarang dia dah berada dalam Masjidil Haram, iaitu Safa dan Marwah. Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada bukit lah, masuk dalam bukit sebenarnya. Dan selepas tu kita akan tengok bukit yang lain juga, iaitu Jabal Nur, Bukit Nur, termasuklah juga Gua Sur dan juga Gua Hira yang masuk dalam sejarah, dalam sejarah Islam. Dan tak lupa juga sebenarnya tertinggal kat situ ialah Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. So ada satu lagi masuk dalam kawasan Mekah jugalah, Arafah,
Arafah, Muzdalifah dan Mina. Walaupun tempat tersebut tak masuk dalam tanah haram. Okey, nanti kita akan tengoklah sejauh mana dia masuk dan juga tak masuk dalam tanah haram. Okey, kemudian bab yang keempat kita akan habis sampai bab 3 habis tajuk Mekah. So kita akan masuk kepada Madinah. Okey, so kita akan mulakan dengan sejarah Madinah. Siapa penduduk awal Madinah, apa nama-nama tempat, nama-nama lain selain daripada Madinah, dan seterusnya kita tengok juga sedikit ataupun sepintas lalu sejarah hijrah Rasulullah. Ini macam mengimbau kembalilah sebab macam mana daripada Mekah kita boleh pergi ke Madinah. So dia tentulah berkait dengan sejarah, sejarah hijrah Rasulullah. Jadi kita macam ulang kaji, buat revision sikit apa yang telah kita belajar zaman-zaman sekolah. Sekolah rendah lagi sebenarnya kan, sejak daripada sekolah rendah, sekolah menengah kita belajar tentang hijrah. So kita akan revision dalam bentuk revision. Dan seterusnya bab yang kelima kita akan masuk kepada keistimewaan Madinah. So keistimewaan Madinah ini tentulah yang utama adalah Masjid Nabawi, dan dalam Masjid Nabawi itu dia ada Raudhah. So kita akan pergi satu-satu melihat sejarah dan kelebihannya. Raudhah, kemudian makam Rasulullah, makam sahabat yang ada dekat dalam dalam Masjid Nabawi itu, dan seterusnya ialah makam sahabat-sahabat lain yang terdapat di perkuburan Baqi'. Okey, 5.3 tu ada kesilapan teknikal sikit lah, yang mana Arafah, Muzdalifah dan Mina tu kita masuk dalam bab yang ketiga. Okey, so 5.3 tu kita delete lah ya. Kita masukkan sebab dia termasuk dalam bab yang ketiga. Kemudian masjid-masjid bersejarah di Madinah. Selain daripada Masjid Nabawi, ada masjid-masjid lain yang biasa kita dengar, contohnya Masjid Quba kan. So dan ada masjid-masjid sebenarnya banyak masjid-masjid, dan kita akan tengoklah yang penting dan juga yang yang sering kita lawati. Okey. Kemudian selain daripada masjid, seterusnya ialah telaga bersejarah. Walaupun kebanyakan telaga ini dah tak ada, dah terhapus, tapi dia menjadi sejarah dalam sejarah Islam. Dan seterusnya ialah peperangan. Sejarah peperangan di Madinah. Okey, so habis tentang Madinah. So kita akan lihat pula keutamaan Mekah dan Madinah ini menurut Al-Quran dan Sunnah. So bab 6 kita akan tengok keutamaan Mekah, kita akan menghayati ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan keistimewaan Mekah ini, keutamaan Mekah dan juga ayat dan juga hadis-hadis Nabi. Keutamaan Mekah. Kemudian bab yang ketujuh ialah keutamaan Madinah lah. Keutamaan Madinah pun sama, ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi. Dan akhir sekali dalam bab yang ke-8, bab yang terakhir, kita akan mendalami budaya masyarakat Mekah dan Madinah. Masyarakat Mekah dan Madinah, budaya, adab mereka, walaupun dalam satu negara, dalam satu negara, tapi dia ada juga perbezaan. Macam kita jugalah kan, budaya, adab,
negeri negeri Melaka contohnya, dia berbeza dengan Kedah, berbeza dengan Kelantan. Even Kelantan dan Terengganu pun walaupun berada dalam dekat-dekat, masih lagi ada perbezaannya. So samalah juga dengan Mekah dan Madinah, ada perbezaannya. Okey. Kemudian sebelum kita tengok sebelum Islam dan juga semasa Rasulullah dan seterusnya selepas selepas maknanya sekarang lah. Okey, so kita pergi satu persatu Mekah, budaya Mekah dan juga budaya masyarakat di Madinah. Okey, so itu saja kita punya skop ruang lingkup yang akan kita belajar sepanjang semester ni. Baiklah, kita teruskan dengan bab yang pertama. Kita mulakan dengan geografi Mekah. Okay, so kalau kita tengok dekat peta ni, kat mana letaknya Mekah ataupun Arab Saudi lah. Okay, Arab Saudi. So di sini ialah Arab Saudi. So ni ialah Arab Saudi. Okay, Arab Saudi. So kalau kita tengok Malaysia, mana Malaysia? Ini Malaysia. So inilah perjalanan kita daripada, kalau kita daripada Malaysia, inilah perjalanan kita yang mengambil masa selama 9 jam. Lebih kurang 9 jam untuk tiba ke Arab Saudi, iaitu Mekah ataupun Madinah. So lebih kurang 9 jam. Lebih kurang 9 jam tu berapa kilometer? Lebih kurang 6,900. Okey. 6,977 kilometer. Okey. Baik. So kita fokuskan kepada Arab Saudi. Okey, so ini ialah Arab Saudi. So ini ialah Arab Saudi. Jadi kita boleh tengok apakah negara-negara yang berhampiran dengan Arab Saudi inilah. Okey, di bawahnya ialah Yaman. Okey, ini ialah Yaman. Ini ialah Oman. Kemudian ini ialah UAE. Okey, Emirates Bersatu. Okay, UAE. Kemudian sini ialah Kuwait. Ini ialah Kuwait. Iraq. Okay, Iraq. Kemudian sini ialah Jordan. Okay. So ini adalah antara negara-negara yang mengelilingi Saudi Arabia. Okay, Arab Saudi. Okay. So kalau kita tengok Arab Saudi ni dikelilingi sangat dekat dengan negara-negara yang berhadapan dengan konflik lah. Okay. Yaman dengan konflik di Yamannya. Kemudian Kuwait, Iraq, ada konflik mereka yang tersendiri kan. Jadi itulah yang menyebabkan banyak kadang-kadang kita sering dengar adanya peluru berpandu sesat yang masuk ke ke kawasan angkasa Saudi Arabia. Sebab apa? Sebab mereka dikelilingi oleh negara-negara yang ada konflik. Okey. Seterusnya kalau kita tengok fokus kepada
Arab Saudi sahaja. So Arab Saudi dia ada 13 daerah. Okey, 13 daerah. So ini adalah daerah-daerahnya. Semua ni adalah kawasan-kawasan daerah dalam Arab Saudi. So Mekah kat mana? Okey, so Mekah ialah nombor 11. Ini ialah Mekah. Okey, ini ialah Mekah. Kemudian Madinah. Madinah ialah di utara lah. Okey, di utara. So nombor 11 ni ialah Mekah dan Madinah berada di utara Mekah. So biasanya kita akan, kalau kita buat umrah, sama ada kita naik kapal terbang, sama ada kita berhenti di Madinah dahulu, kemudian daripada Madinah kita akan pergi ke Mekah, ataupun kadang-kadang ada setengah-setengah tu kita akan datang daripada Jeddah. So kalau kita datang daripada Jeddah, so Jeddah dia berada dekat kawasan pantai lah. Okey, kawasan pantai dekat kawasan Mekah ni lah. Dia lebih kurang kat sini. Jadi ini ialah Jeddah. So daripada Jeddah ni kita akan pergi ke Mekah. So lebih kurang dekat sini lah. Okey. So sebab tu Jeddah dia berhadapan dengan Laut Merah. So ini adalah Laut Merah lah. Okey. Jadi ada 13 wilayah lah ataupun 13 daerah di kawasan di Arab ni. So yang kita akan tengok hanyalah wilayah nombor 4 dan juga 11 sahaja. Okey. Jadi pada dasarnya Arab Saudi ni ia merupakan negara yang terbesar lah di kawasan Kepulauan Arab. So kalau kita tengok peta tadi, dia merupakan negara yang paling besar. Kalau yang lain-lain tu seperti Yaman, dekat bawahnya Yaman, Jordan. So negaranya tak besar sangat. Okay, so yang paling besar di kawasan Kepulauan Arab ini adalah Arab Saudi dan juga merupakan negara yang terkaya di Timur Tengah. Jadi keluasan wilayah Arab ini dia merangkumi 4/5 daripada semenanjung Arab. Okey. Baik, kemudian permukaan yang terendah ialah Teluk Persia dan juga kawasan ini juga dia banyak di Arab Saudi ini juga banyak gurun, dan gurun yang paling luas ialah Rub'ul Khali. Okey, gurun yang paling luas. So batas-batas negara ataupun Arab Saudi ni dia dikelilingi oleh seperti mana yang telah disebut tadi, yang Ustazah dah sebut tadi, ia dikelilingi oleh kalau sebelah utara ialah Jordan, Iraq dan Kuwait. So kalau kita tengok, mungkin kita boleh tengok peta. Okey, peta tadi. So kalau kita tengok Arab Saudi, ia dikelilingi oleh di sebelah selatannya. Di sebelah selatan ialah Oman, ini Yaman.
Okey, di sebelah utara ialah Jordan. Ini ialah Jordan dan juga Iraq, ini Iraq dan ini Kuwait. Okey. Kemudian di sebelah timur ialah Teluk Persia dan UAE. Ini ialah Teluk Persia, ini ialah UAE. Ini teluk. Okey, Teluk Persia dan ini UAE. Dan di sebelah barat ini ialah Laut Merah dan juga Teluk Aqaba. Okey. So ini ialah kawasan yang mengelilingi Arab Saudi. Dan majoriti penduduk Arab Saudi adalah Islam. Okay, kita kena ingat tidak semua orang Arab adalah Islam. Okay, tak semua orang Arab Islam. Tapi kalau di Arab Saudi boleh dikatakan semua orang Arab Saudi adalah Islam lah. Tapi berbeza dengan di Mesir. Kalau di Mesir, Arab Mesir tak semestinya semua Islam. Jadi nama dia mungkin nama Arab. Nama Arab ni kita kata macam nama Islam lah. Tapi agama ada yang agama Kristian. So kena tahu beza kat situ lah. Kalau nama Ismail, nama Muhammad, nama Ali, itu mesti Islam kan. Nama Arab mesti nama Islam. Tapi kalau Arab Mesir, kalau nama Ahmad contohnya tak semestinya Islam. Okay, sebab ada juga orang Arab yang beragama Kristian. Tapi untuk Arab Saudi, majoritinya adalah beragama Islam. Suku utamanya adalah Quraisy, yang mana Quraisy ini adalah bangsawan, bulan bangsawan, dan mereka adalah perkumpulan yang memerintah lah. Maknanya suku yang memerintah Arab dalam sejarah. Okay, dalam sejarah kita. Dalam sejarah Islam. Dan daripada suku Quraisy, dia terdapat banyak puak-puak ataupun keturunan-keturunan pula. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad, berasal daripada suku Quraisy, bangsa ataupun puak Bani Hashim. Jumlah penduduk di Arab Saudi hampir 30 juta lah. Okay, buat masa sekarang lebih kurang 30 juta. Okey, kalau kita tengok balik kedudukan Mekah, kedudukan Mekah ni lebih kurang dekat-dekat 7,000 kilometer kan daripada Malaysia. Dan kalau kita baca kita baca dalam berita dalam surat khabar, pernah ada dalam sejarah 2 tahun lepas, bukan 2 tahun, 2016 ada rakyat Malaysia ada yang berjaya pergi ke menunaikan umrah dengan berbasikal pada tahun 2016. Mereka dia berdua suami isteri, pasangan suami isteri, pasangan lingkungan umur 20 masa tu 28 29 tahun, mereka berbasikal, suami isteri daripada Malaysia
mereka mengambil masa setahun 3 bulan, 15 bulan, setahun 3 bulan untuk sampai apa ke Mekah. So setahun 15 bulan. Dengan perjalanan mereka so mereka lalu ke mana? Mereka lalu ke Thailand, Thailand, kemudian Myanmar, kan? Myanmar, so mereka lalu kat sini lah. Myanmar, kemudian masuk juga ke China sikit, kemudian negara-negara apa, Kazakhstan, Pakistan, Tan ni ada 3-4 negara. Seterusnya mereka masuk ke negara-negara Arab ni lah, termasuklah Iran, barulah sampai ke Arab. Dia punya perjalanan dia lebih kurang 14,000 kilometer. So mereka mengambil masa selama 15 bulan daripada April 2016 dan mereka sampai pada Julai 2017. Masa tu diorang sampai dalam bulan puasa. So ni apa, kalau sejak ni lah rekod. Tak tahulah kalau you all ada yang bercita-cita kan nak pergi, boleh. Daripada negara-negara lain pun sebenarnya ada jugalah yang telah pergi. Manakala kalau kita pergi melalui jalan laut, kalau dulu sejarah orang-orang tua kita dahulu, mereka mengambil masa perjalanan sebulan kan, perjalanan. Sebulan perjalanan tu yang dah moden. Kalau yang sebelum tu sampai 3 bulan. 3 bulan perjalanan pergi, duduk sebulan, perjalanan balik 3 bulan. Lepas tu bila dah moden sikit, kapal dah canggih sikit, sebulan perjalanan pergi, sebulan duduk sana, sebulan perjalanan balik. Okey. Tapi sekarang kita hanya pergi, kalau ikut visa hanya sah selama sebulan sahaja. Okey, visa umrah hanya sah untuk sebulan sahaja. Cuma package biasanya buat 2 minggu kan. Kalau nak package seminggu pun ada juga. Okey. Baiklah. Seterusnya kita nak tengok juga sempadan tanah suci Mekah. Okey. So nanti kita akan tengok peta kawasan sempadan tanah suci Mekah. Dalam sejarah, orang pertama yang meletakkan sempadan tanah haram Mekah ini adalah Nabi Ibrahim, dengan dipandukan oleh Jibril. Maknanya penetapan sempadan tanah haram ini sebenarnya ditentukan oleh Allah. Seterusnya, pada zaman Rasulullah telah mengarahkan Tamim Asad Al-Khuzai untuk memperbaharui kawasan, memperbaharui tanda sempadan tanah Arab tersebut. Dan seterusnya, khalifah-khalifah selepas Rasulullah juga sering memperbaharuinya di bukit-bukit dan juga di tempat tinggi. Jadi sampailah sehinggalah hari ini, memang terdapat tanda-tanda lah. Ada tanda bila kita masuk ke kawasan tanah haram tu, kita akan bertemu
jumpa dengan uh, tanda. Dia akan nyatakanlah ini adalah had tanah haram. Okay. So terdapat lebih kurang 934 tanda yang boleh kita jumpa. So ini adalah contoh-contohnya lah. Kalau bila masuk je kawasan tanah haram, so kita akan jumpa tanda-tanda ni. So ini antara contohnya. Ini juga. Okay. Ini tandanya. Ini. Kalau tak silap, ini ialah tanda di kawasan masjid di Padang Arafah. Nanti kita akan tengok Masjid Ji'ranah. Okay. Kawasan tanah haram Mekah ini, kita tengok Mekah Masjidil Haram ni berada di tengah-tengah, berada di tengah-tengah kawasan tanah haram. Okay, so kita tengok kawasan-kawasannya, jarak di antara Masjidil Haram dengan tanah haram ni. So antaranya di utara, kalau di utara, maknanya Masjidil Haram, di utara Masjidil Haram itu ialah Tan'im, merupakan had tanah haram. Okay, yang mana jaraknya ialah 7.5 km daripada tanah haram, daripada Masjidil Haram. So ke sebelah utara, dan ia adalah jalan untuk menuju ke Madinah. Dan kita akan bertemu dengan Masjid Sayyidah Aisyah, Sayyidatina Aisyah di kawasan utara. Seterusnya, kalau di kawasan selatan, kawasan had tanah haram di selatan ialah Adat Libin, yang mana jaraknya ialah 16 km ke selatan, iaitu jalan menuju ke Yaman. Okay, jalan menuju ke Yaman. So Adat Libin, ni sekarang dikenali sebagai Uqaisyah. Okey, seterusnya di kawasan sebelah timur pula, had sempadannya ialah Asy-Syara'i. Okay, Asy-Syara'i iaitu 16 km juga ke timur, iaitu menuju ke Arafah. Okay, jalan menuju ke Arafah, dan di situ kita akan bertemu dengan Masjid Ji'ranah. Jadi istimewanya Masjid Ji'ranah ini, dia berada di antara tanah haram dan juga tanah bukan haram. Jadi sebahagian Masjid Ji'ranah termasuk dalam tanah haram dan sebahagian lagi masuk di dalam Padang Arafah. So Padang Arafah dia bukan tidak terletak di dalam tanah haram lah. Seterusnya, di sebelah barat pula, had tanah suci adalah
Al-Hudaibiyah, yang mana jaraknya ialah 22 kilometer daripada Masjidil Haram, dan ia untuk menuju ke Jeddah. So kalau kita tengok peta, ini peta Mekah, ini peta Mekah. So ini adalah kawasan Hadul Haram lah, sempadan Tanah Haram. Sempadan Tanah Haram. So kalau kita tengok, ini Masjidil Haram menuju ke Madinah. Ini menuju ke Madinah. So jalan keluarnya ialah Tan'im. Tan'im, jaraknya lebih kurang 7 kilometer. Kemudian daripada Masjidil Haram ke selatan, iaitu nak ke Yaman. Di sini Yaman. So di sini ialah Adat Libin. So ni dia punya sempadannya di sini. Manakala di ke sebelah timur, ini ialah Padang Arafah. Ini Padang Arafah. So di sini ada Masjid Ji'ranah. So Masjid Ji'ranah ni dia di depan Masjid Ji'ranah termasuk dalam had Tanah Haram, dan belakang Masjid Ji'ranah dia masuk dalam Padang Arafah. So kat sini kita kena berhati-hatilah. Maknanya kalau nak wukuf, kalau berada dekat dalam masjid, tak boleh berada di depan. Kalau ada depan, maknanya tak masuk dalam Padang Arafah. Tak masuk dalam Arafah, maka terbatal lah haji kita. Kemudian nak menuju ke Jeddah, daripada Masjidil Haram nak menuju ke Jeddah. So kita lebih kurang berapa? 22 kilometer. 22 kilometer. So kat sini ada Al-Hudaibiyah. Sempadannya ialah Al-Hudaibiyah. Sebelum kita teruskan kepada tajuk subtopik geografi Madinah, Ustazah nak bagi kod untuk attendance hari ni. Ni kod pertama. Ustazah akan bagi 2 kod. So ini adalah kod pertama, yang mana kod pertama yang mesti awak masukkan. Kod tersebut awak mesti masukkan dalam attendance, dalam Google Form yang awak isi attendance nanti. So kod pertamanya ialah Al-Hudaibiyah. So kena masukkan kod Al-Hudaibiyah. Jadi seterusnya tunggukan kod yang kedua selepas ini. So kita teruskan pada geografi Madinah. Jadi Madinah ni dia berada di utara Mekah. Anggaran lebih kurang 430 km daripada Mekah. So kalau kita nak bayangkan dia punya jauh dia lebih kurang KL ke Terengganu lah, dalam lebih kurang 430 km. Dan Madinah ni dia kawasan yang subur. Kawasan yang subur sebab dia berada dekat kawasan lembah Ausis. Jadi sebab itu di Madinah ni terdapat ladang-ladang kurma. So
bahagian barat Madinah ialah Harrah Al-Gharbiyah, kawasan barat. Barat laut pula ada Bukit Sila. Kemudian di kawasan selatan ada Bukit Air dan juga Wadi Al-Aqiq. Manakala di kawasan utara adanya Jabal Uhud, Jabal Sur dan juga Wadi Banat. Dan seterusnya di kawasan timur Harrah Waqim Asy-Syarqiyah dan juga Wabrah Al-Gharbiyah. Dan cuaca di Madinah ni cuacanya dia kalau musim panas dia sangat panas. Kemudian kalau musim sejuk dia sangat sejuk. Cuma antara peralihan antara musim panas dengan musim sejuk tu dia sederhana lah. Jadi dari segi geografi Madinah ni sangat istimewa kerana dari segi tanah Madinah ni tanah yang subur, banyak lembah-lembah ausis, walaupun dia banyak tanah banyak bukit, banyak bukit-bukit di kawasan Madinah ni, tetapi dia ada lembah-lembah yang di kaki bukit tersebut terdapat lembah-lembah yang menyebabkan wujudnya kawasan subur yang membolehkan pertanian di situ. Dan yang keduanya pula ialah kawasan kedudukan Madinah ini juga agak strategik. Kalau dalam sejarah contohnya Madinah ni merupakan kawasan pertemuan di antara pedagang-pedagang daripada utara, terutamanya daripada Syam, dan juga dari selatan, iaitu pedagang-pedagang daripada Yaman. Jadi pedagang-pedagang yang datang daripada utara, terutamanya kalau dalam sejarah dulu ialah yang datang daripada Syam, ataupun kita kata hari ni Syam tu Syria lah. So pedagang yang datang daripada Syria dan daripada selatan pedagang yang datang daripada Yaman. So mereka memilih Madinah sebagai tempat pertemuan mereka. So Madinah memang sangat istimewa dan juga sangat strategik dari sudut kedudukannya. So kebetulan pula Madinah ni juga berada di utara Mekah. Baik, seterusnya kita tengok sempadan tanah haram Madinah. So kalau kita tengok Mekah tadi juga kawasan tanah haram Mekah, Masjidil Haram berada di tengah-tengah Hadul Haram, tapi tengah dia tu ada sengit-sengit juga. Tapi kalau Madinah ini kedudukannya memang betul-betul berada di tengah, yang mana jarak Hadul Haram ini Hadul Haram jarak Hadul Haram dengan Masjid Nabawi ini sama ada dari utara, dari selatan, timur dan barat, semuanya jaraknya ialah 16 km. So memang ia berada betul-betul di tengah-tengah. Masjid Nabawi ni memang berada betul-betul di pertengahan, di tengah-tengah Hadul Haram.
Okey. So, apakah antara sempadan-sempadan Hadul Haram bagi Madinah ini? So, antaranya ialah uh, antaranya jadi di sebelah utara sempadan Hadul Haram Madinah di sebelah utara ialah Bukit Air. Okey, sebuah bukit di sebelah uh, selatan, bukan utara, salah. Di sebelah selatan. Okay. Air ialah sebuah bukit di sebelah selatan yang menjadi sempadan Tanah Haram. Manakala di sebelah utara ialah anak bukit yang dinamakan sebagai Sur. Okay. Bukit dinamakan sebagai Sur, iaitu dia terletak bersebelahan dengan Bukit Uhud. So, maknanya sempadan Tanah Haram Madinah di sebelah utara ialah Sur yang berdekatan dengan Bukit Uhud, dan di sebelah selatan 16 kilometer lagi di sebelah selatan ialah Bukit Air. Okey. Manakala di sebelah timur pula, di sebelah timur dan barat juga 16 kilometer. 16 kilometer di sebelah timur dan barat. Manakala dari arah timur dan barat pula ditandakan dengan dua kawasan dengan berbatu hitam yang mana ia dikenali sebagai Harrah Syarqiyah dan juga Harrah Gharbiyah. Jadi sempadan di antara timur dengan barat dalam kawasan 16 kilometer juga. Di sebelah timur Harrah Syarqiyah dan di sebelah barat Harrah Gharbiyah. Sempadan Tanah Haram di Madinah ni sebenarnya ditanda oleh Rasulullah. Kalau kita tengok sempadan Tanah Haram Mekah ditanda oleh Nabi Ibrahim, manakala sempadan Tanah Haram Madinah ditanda oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah telah mengumumkan Tanah Haram Madinah ini selepas kembalinya daripada Perang Khaybar. Jadi terdapat lebih kurang 161 tanda yang ditanda di kawasan Tanah Haram Madinah ini. Jadi sebenarnya Tanah Haram Madinah ni dia lebih sempit lah berbanding dengan Tanah Haram Mekah. Okey, so itu saja untuk bab yang pertama ini, iaitu geografi Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.